manusia ni di akhir zaman ini, hubungan di antara kita ni dah mula renggang. Itu hubungan persaudaraan kita lama-kelamaan mudah renggang. Ini kita lihat dalam konteks Islam. Hubungan di antara sama Islam itu renggang. Dengan orang lain, lagilah renggang. Menggambarkan bagaimana di akhir zaman, Allah Subhanahu Wa Taala menarik sifat Ar-Rahim itu. Sifat kasih sayang di antara kita itu, sehingga kita ni, bila kita bertemu dengan orang lain, kita tak rasa mahabbah dalam diri kita. Kita melihat saudara kita yang kita tak kenal contohnya lah. Tapi kita tahu dia ni sama-sama agama kita. Kita rasa macam tak ada rasa hubungan yang kuat di antara kita dengan dia. Jadi ini antara perkara-perkara yang merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat yang dah berlaku pada kita hari ini. Iaitu bagaimana terputusnya atau renggangnya tali persaudaraan kita. Baik, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, iaitu agama Allah. Dan janganlah kamu berpecah belah. Ayat ini jelas begitu dalam surah Al-Imran ayat 103. Jelas begitu, iaitu berpegang teguhlah kamu semua ini dengan tali Allah, iaitu agama. Apa agama kita? Agama Islam. Berpegang teguhlah dengan agama Islam dan jangan sesekali kita berpecah belah. Jangan kita cari alasan untuk kita ni bergaduh. Jangan kita cari alasan kita ni tak sekufu dengan dia. Kita kadang-kadang benda yang remeh-temeh. Anak-anak bergaduh. Anak budak-budak kan. Dia bermain di kawasan permainan, di kawasan perumahan, di kampung dan tempat-tempat yang sewaktu dengannya lah. Tiba-tiba dia bergaduh sedikit. Bergaduhnya sedikit. Tetapi yang teruknya adalah bagaimana masuk campur tangan ibu bapa ni di antara ibu bapa dan ibu bapa kedua-dua beradik ini sehingga akan mencetuskan pergaduhan, sehingga mencetuskan perbalahan dan perbalahan itu berlanjutan. Sedangkan anak-anak itu bergaduh petang ni, esok elok-elok main. Kita ni yang bergaduh untuk mempertahankan anak masing-masing dah bertahun-tahun tak bertukar siapa. Itu perkara yang perlu kita elak. Itu perkara yang perlu kita elak. Kerana itulah kita ni diperkukuhkan dengan tali Allah, iaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kita berpecah belah. Kita pecah belah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi dalam surah Al-Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Islam tu agama yang Allah redha. Islam tu agama yang Allah lihat sebagai agama yang paling tinggi sekali. Maka bila mana Allah telah meletakkan agama Islam tu setinggi-tinggi yang mungkin, maka kita sebagai orang yang telah berada dalam agama Islam perlu mengikuti segala-galanya berkaitan agama Islam supaya keseluruhan kehidupan kita daripada mula-mula kita buka mata sehinggalah kita nak menutup mata, kita memerlukan manusia. Kita tak boleh nak hidup seorang-seorang. Mungkinlah ada orang kata, aku tak perlu manusia lain, aku boleh hidup seorang-seorang, aku ada duit, aku ada kehidupan, aku ada pekerjaan. Sedangkan itu semua memerlukan manusia. Hatta kita katakan, jangan campur urusan aku, kubur masing-masing. Tapi kita ingat, dah masuk kubur, kena ada orang uruskan. Tak boleh tiba-tiba mati menggolek-golek sendiri masuk kubur, tak ada. Kena ada orang uruskan. Sebab itulah kita atas dunia ini bermula daripada permulaan kehidupan. Kita memerlukan manusia. Hatta digambarkan ibu mengandung itu, contohlah kata nak mengeluarkan seorang bayi, dia memerlukan manusia lain. Contohlah tak perlukan manusia, tiba-tiba dia melahirkan orang, tak ada. Tapi ibu itu manusia. Jadi sama memerlukan di antara ibu yang melahirkan dan anak yang nak keluar itu, semuanya ada kerjasama yang Allah telah tertibkan di antara kedua-duanya. Maka kehidupan kita tak boleh lari daripada hubungan tali persaudaraan. Baik, ibu-ibu ayah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi tahu lagi dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum. Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah dan orang yang paling takwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Okey, ayat ini sebenarnya dia sikit. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Wahai keseluruhan manusia, Allah ciptakan kita ni daripada lelaki dan perempuan. Dan daripada berbangsa-bangsa, bersuku-suku puak. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain. Kita ni asbab Allah temukan kita walaupun dalam keadaan kita online. Bertemu kita. Mungkin saya ni kalau jumpa dengan ibu-ibu ayah mungkin saya tak kenal lah sebab dalam online semua kan. Online tak kenal. Tapi Allah titipkan pertemuan kita walaupun dalam online, kita ada connection. Kita ada hubungan di antara sesama kita. Mungkin ketika mana saya keluar berjumpa dengan ibu-ibu tegur-tegur lah saya tu tak kenal kan. Kalau saya kenal pun saya kenal Puan Indun je sebab Puan Indun buka kamera kan. Yang lain saya tak kenal lah. Jadi kalau jumpa saya tegur-tegur lah kerana itulah bagaimana kita nak menghubungkan tali silaturahim di antara kita. Sehingga ada seorang ustaz bagi kuliah pada kita. Dia kata di Mekah ni ramai ni orang kita pergi Mekah buat umrah dan sebagainya. Tetapi jumpa tahun ini orang Malaysia ni. Tapi nak bertegur siapa pun nak payah. Macam ada satu benda besar dalam lidah kita, dalam mulut kita ni. Nak mengeluarkan salam pun tak boleh. Takut ke apa, wallahu'alam dah. Sedangkan itu benda yang paling besar untuk kita mengeratkan tali silaturahim. Salam. Nanti kita tengok bab salam nanti kejap ya. Baik. Maka tujuan utama manusia, tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lelaki dan perempuan serta menjadikan dalam bentuk kaum bangsa yang berbeza-beza adalah untuk saling mengenali antara satu sama lain. Keadaan ini boleh dilihat apabila manusia seluruh dunia bila mana bertemu di Makkah Al-Mukarramah. So saya beritahu tadi, keseluruhan itu umat Islam. Tapi kenapa kita ni bila mana bertemu dengan sama umat Islam, kita rasa ada gap, ada jurang yang besar. Ini kaum lain, ini bangsa lain. Orang Islam ni, ini bangsa lain. Kenapa kita tak boleh bersatu? Kenapa? Hatta hari ni pun kita lihat di negara kita pun ada orang puak-puak sana yang tak bersetuju dengan puak-puak sini. Hatta dalam taman kita sendiri pun ada yang tak setuju walaupun kita sama bangsa. Itu menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita sebagai manusia ini janganlah ada satu titik sifat untuk kita ni tidak bersetuju dengan orang lain. Memang kita manusia biasa dan kita selalu akan ada sedikit ketidakpuashatian. Itu biasa, tetapi janganlah kita membawa-bawa dan berpanjang-panjangan benda itu sampailah kita memutuskan tali silaturahim. Manusia ada ego dia sendiri. Jumpa kawan ni tak setuju dengan kawan ni, jumpa kawan ni tak setuju dengan kawan ni. Itu biasa. Tapi jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 22 dan ayat 23. Maksudnya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan. Allah bagi tahu di sini bila mana seorang itu dia ada kuasa. Bila mana seorang itu dia ada pangkat lah, dikatakan. Dia ada kekuasaan sedikit. Maka mereka akan melakukan kerosakan. Dan juga memutuskan tali perhubungan, tali persaudaraan di antara keluarga. Maka ketika itu Allah kata, Allah akan laknat orang-orang begini dengan Allah mentulikan. Allah bagi telinga itu tak dengar. Dan Allah butakan mata. Itu penglihatannya. Telinga kita ni Allah jadikan, tengok orang yang pekak kan. Orang pekak. Orang pekak ni bukan tak ada telinga, ada telinga. Telinga elok. Tetapi telinga Allah bagi ni, Allah bagi keizinan untuk kita mendengar. Mata. Orang buta. Dia ada mata. Boleh melihat. Tetapi Allah tidak bagi keizinan untuk melihat. Maka matanya boleh jelas. Boleh nampak mata tapi mata tidak boleh melihat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi digambarkan di ayat-ayat di atas ini. Pertamanya, janganlah kita melakukan kerosakan di atas muka bumi. Itu pertama. Yang kedua, janganlah kita memutuskan tali silaturahim di antara kita. Kerana tali silaturahim ini perkara yang penting. Perkara yang besar untuk kita lihat. Kalau kita hanya tali silaturahim kita dapat hubungkan dengan baik, maka pasti kehidupan kita tak akan dapat menerjah kedamaian, keseronokan dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ketika telah selesai rahim berdiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, ada apa? Rahim menjawab, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari perbuatan memutuskan tali silaturahim. Allah berfirman kepadanya, tidak puaskan kamu jika aku menyambung kamu itu rahim dan aku memutuskan hubungan orang yang memutuskanmu. Rahim berkata, ya hamba puas. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu adalah untukku. Itu adalah untukmu. Abu Hurairah berkata, baca ayat itu, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan dirimu ke bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini hadis riwayat Bukhari. Gambarannya jelas kepada kita bila mana manusia ini, ketika mana manusia kesusahan. Contoh ada keadaan yang bukan kita kata miskin, kita susah kewangan dan sebagainya. Maka ketika itu manusia akan mencari-cari manusia lain untuk mohon bantuan. Tetapi apabila manusia dalam kehidupan yang tenang, manusia dalam keseronokan, Allah bagi dia kekayaan, Allah bagi dia kesempurnaan, maka ketika itu manusia akan leka. Tak akan melihatlah apa yang berada di bawah. Leka. Kita tengoklah apa yang bawah, suka hatilah, hampa nak buat apa, hampa buatlah, aku dah negara kat sini, aku dah mampu, boleh makan apa nak makan. Yang miskin tetaplah miskin. Itu gambaran yang besar yang perlu kita lihat. Baik. Maka digambarkan di sini iaitu bagaimana kehidupan kita ini asas-asasnya, kalau Islam kita tidak boleh lepas daripada perkara utama iaitu salam. Bagi salam. Sebab itulah pentingnya salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan itu bukan ucapan sebarangan. Ucapan yang perlu kita sebarkan. Afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Kita hari ini, ya Allah, nak sebarkan salam punyalah payah. Kenapa payah? Takut orang tak jawab salam. Tak apa, biarlah. Ataupun orang kata, Assalamualaikum. Tak jawab, berdosa. Tak boleh sama itu. Tak apa, kita bagi salam. Yang mana kita bagi salam itu satu perkara yang besar dan orang yang dengar salam itu dia wajib jawab salam kita. Maka penting untuk kita afsyus salam bainakum. Okey? Baik. Baginda Nabi SAW bersabda, min asyratis sa'ati an yusallima ar-rajulu ala rajuli ma yusallimu alaihi illa lil ma'rifati. Di antara tanda-tanda hari kiamat, seseorang lelaki tidak akan mengucapkan salam kepada orang lain kecuali hanya kepada orang yang dikenal saja. Itu tanda kiamat Nabi bagi tahu. Akhir-akhir nanti manusia akan diperlihatkan keadaan orang kita ni nak bagi salam pada yang dikenal je. Yang tak kenal tak kira bagi tahu. Jumpa yang kenal, oh Assalamualaikum, apa khabar? Yang tak kenal, nak bagi salam, segan. Nak bagi salam takut tak menjawab. Jadi itu ada satu persepsi yang besar kepada kita. Maka bila mana kita tahu bahawa penting untuk kita bagi salam, maka bagilah salam. Tak ada kena pun. Itu perkara yang besar. Nabi SAW bersabda, inna baina yaday sa'ati tasliman al-khassati fafushuwal tijarati hatta ta'ina al-mar'atu zawjaha ala tijarati wa qat'al arhami wa syahadati zuri wa katmani asyhadati al-haqqi wa dhuhuri al-qalami. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mengucap salam hanya kepada orang tertentu, tersebar dan berkembang aktiviti perniagaan sehingga isteri membantu suaminya dalam perniagaan, memutuskan tali silaturahim, banyak kesaksian yang palsu, tersembunyi kesaksian yang benar dan tersebarnya pena. Di gambar sini perkara pertama iaitu mengucap salam hanya kepada orang tertentu sahaja. Yang kedua merujuk kepada memutuskan tali silaturahim. Itu yang perkara yang kita nak lihat di sini. Baik, jadi gambarannya ucapan salam ini jadi benda yang penting kepada kita. Kalau kita tak ucapkan salam, maka mulalah kita ni akan mendapat renggangan di antara sesama kita. Maka kalau kita lihat Syekh Mubayyad dalam kitab Asyratus Sa'ah ni menjelaskan kepada kita petunjuk daripada baginda Nabi SAW apabila melihat hubungan emosi yang bertaut di antara penyebaran salam kepada sama manusia, hubungan antara seorang Muslim dengan Muslim lain adalah satu keluarga. Bila mana kita menyebarkan salam, maka automatik hubungan di antara sama kita ni umpama satu keluarga. Apa dalilnya? Pertama sekali, baginda Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda, "Masalul mu'minin kamathaliz zar'i, la tadhalu rihu
tumiluhu wa la yazalu al-mu'minun yusibuhu al-bala'u wa mathalul munafiqin kamathali syajaratil arzi la tahtazzu hatta tastahsida. Maksudnya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman. Angin menepanya ke kiri dan ke kanan. Seorang mukmin sentiasa mengalami percobaan. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon yang kuat tidak pernah digoyangkan angin sampai ia tebang. Gambaran utama bagi kita ni, orang mukmin, memang umpama tanaman yang angin akan bagi pokok itu bergoyang. Dan pokok bergoyang itulah gambaran kepada kita yang merupakan satu cubaan, satu dugaan kepada kita. Memang kita ini kalau tanya saya ke tanya ibu ayah sekalian, memang kita akan ada ujian-ujian yang kita alami. Dan ujian itu pasti kita akan hadapi. Baik, yang kedua, bila Nabi SAW bersabda daripada Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-mu'minu lil-mu'minin, kal-bunyani yashuddu ba'du ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebahagiannya menguatkan bahagian lain. Kita ni saling kuat. Saling memperkukuh antara satu sama lain. Sebab tu saya katakan tadi, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita kena ada kekuatan kita. Kalau kita bersatu, insya-Allah kita akan jadi kuat. Tapi kalau kita hidup seorang-seorang, kita tak akan dapat kekuatan yang sepatutnya kita dapat. Maka pasti kita kena cari kekuatan tersebut melalui hubungan yang kuat di antara sama kita. Nak cari kat mana? Nak carinya adalah kita kena cari ketika mana di masjid ataupun surau. Itu perkara yang paling besar sekali. Itu tempat yang paling besar. Kerana bila mana kita berjumpa dengan orang masjid, orang surau, itulah tempat pertautan yang paling hebat. Sebab kita lihat bagaimana kekuatan itu dijelmakan melalui pakaian kita. Kita di luar mungkinlah, ini CEO, ini bos. Jadi menggambarkan, tak mampu kita nak hadapi semua. Tapi bila masuk dalam surau, pakaian hampir sama. Tak ada pakaian lain, tak ada pangkat-pangkat ditunjukkan dalam masjid surau. Jadi menggambarkan pertautan di antara kita sangat-sangat hebat, sangat-sangat kuat. Baik, yang ketiga iaitu bagaikan tubuh. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi at-tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, mathalul jasadi idza ishtaka minhu udhuwul tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Baik, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi. Seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Nah, ini perumpamaan yang dibuatlah. Perumpamaan yang dibuat bila mana kita jelas bahawa kaum mukmin ini iaitu sikap saling mencintai antara satu sama lain. Sikap mencintai antara satu sama lain. Iaitu kalau kita ni, tubuh kita ni, kita jangan tengok tubuh yang lain. Kita tengok, kita ni sakit gigi lah. Sakit gigi ya. Sakit gigi kita ni, ia bukan sakit gigi biasa. Bahkan dengan sakit gigi itulah kita boleh buat satu badai demam. Padahal gigi sakit. Bukannya satu badan. Gigi kita sakit, tapi keadaan kita itu, bila mana sakit gigi, dia akan bagi impak kesan keseluruhan kehidupan kita. Maka gambarannya adalah bila mana gigi sakit. Diumpama kehidupan kita sebagai seorang mukmin, kalau kita lihat jiran kita sakit, diumpama kita yang sakit. Tidak semestinya kita yang jiran kita sakit. Tak apalah dia sakit, bagi kita sakit. Tak boleh. Kita rasa bahawa dia sakit, umpama Allah, macam aku juga merasa kesakitan. Jadi kita saling sama membantu sama kita untuk melihat dan sebagainya. Baik, yang keempat iaitu bagaikan cermin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minun mira'atul akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu." Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Okey? Baik. Maka contohlah kita katakan dalam taman kita tu adalah satu keluarga yang mana dia agak sosialis, sosial lah, di mana dia ni suka sekian buat sekian. Maka kita ni bila mana kita lihat, kalau anak aku kena macam ni, tak elok juga orang tengok. Jadi kita tegurlah setakat mana kita boleh tegur dia supaya dia dapat satu kenikmatan bila mana kita ni menegur dia
dan dia faham apa yang sepatutnya dia buat. Okey. Kemudian yang kelima iaitu bagaikan lebah. Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, masalul mu'minina masalul nihlat. In akalat akalat tayyiban. Wa in wada'at tayyiban. Wa in waqa'at ala 'udi syajarin lam taqsirhu. Umpama seorang mukmin seperti lebah. Bila ia akan memakan sesuatu yang baik. Dan jika ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan jika ia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, ia tidak akan mematahkannya. Maksudnya, bila mana seseorang itu dibuat satu perkara, dia akan buat yang terbaik. Buat terbaik, dia tak akan buat yang biasa-biasa. Maksudnya lebah ini dia akan gunakan segala-galanya kekuatannya untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Ya. Baik. Yang keenam iaitu bagaikan pohon kurma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minin kamathalun nahlati man akhadta minha min syai'in naf'aka." Rupanya seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apapun yang engkau ambil daripadanya pasti bermanfaat bagimu. Jelas bagi kita, apa-apa sahaja yang kita buat itu bermanfaat bagi kita. Okay? Jadi itu gambaran yang keenam. Yang ketujuh, iaitu yang terakhir dalam gambaran ini, iaitu bagaikan emas. Nabi SAW bersabda daripada Abdullah bin Umar, "Mathalul mu'minin mathalul syabikati zahabi in nafaqat 'alayha ahmarat wa in wazanat lam tanqus." Perumpamaan seorang mukmin seperti lempengan emas. Kalau engkau meniupkan api di atasnya, dia akan menjadi merah. Kalau engkau menimbangnya, tidak akan berkurang. Itu gambaran emas ni. Oh, hebat sungguh emas ni. Gambaran kepada manusia ini. Saya katakan dia ni orang beriman, dia tak akan turun. Dia punya kekuatan dia disebabkan keadaan emas itu lama-kelamaan dia akan jadi sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Ya, sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara utama, perkara pokok yang perlu untuk kita selidiki supaya kehidupan kita akan dapat yang terbaik dan yang paling terbaik dalam hubungan kita sama silaturahim. Baik, Ibu Ayah, saya nak minta 5 minit. Boleh 5 minit ni? Saya nak rest 5 minit. Saya nak hantar anak kejap ke tempat tu. 5 minit saja. Boleh point down? 5 minit saya nak rest kejap. Saya nak hantar anak kejap. Ke tempat dewan. Saya ada kat luar ni, ada di program anak kejap. Saya hantar dia kat dewan kejap, nanti saya live balik. Saya tak tinggal live. Saya off kejap. Saya hantar anak ke dewan kejap. Boleh point down? Boleh tak? Boleh, okey. Saya tak lari. Okey, boleh saya tak lari. Sekejap 5 minit je. Okey, kejap
Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Dah selesai dah hantar nak. Dia ada program begini. Jadi program dia start pukul 8.30. Kita hantar dapat dia lah. Okay, baik. Kita lah bicarakan ada 7 perkara yang mana Nabi gambarkan hubungan di antara kita ni, sesama kita ni, di antaranya ada 7 perkara yang saya sebutkan tadi. Pertamanya seperti pohon. Macam pohon kita ni. Di antara sama kita macam pohon. Kalau bergoyang sana, dia pergi sana. Kalau bergoyang sini, pergi sini. Tak ada pokok tiba-tiba kita yang goyang. Kena angin, sebelah sana, pergi kanan. Pokok satu, tapi kena angin tu, satu pergi kanan, tu pergi. Tak ada. Kalau angin datang, dia akan pergi keseluruhan. Kalau pergi kanan, kanan semua. Kalau kiri-kiri semua. Kalau dia pusing butir peliung ke, dengan taufan ni, kata pusing habis. Satu pokok itu umpama itulah keteguhan kita sebagai manusia. Yang kedua tadi, sebagai bangunan. Kukuhnya kita ni dilihat dalam satu bangunan yang besar. Yang ketiga, bagian tubuh, satu sakit, semua akan sakit. Saudara kita sakit, kita akan terasa sakit. Okay? Dan keempat, bagian cermin. Melihat orang lain itu begitu, kitalah sebagaimana yang kitalah itu. Yang kelima, bagikan lebah. Sama juga bagikan lebah. Dan bagikan pohon kurma. Dan terakhir, bagikan emas. 7 perkara ini kita lihat dalam konteks yang lebih mendalam. Iaitu kehidupan kita sebagai manusia ini, kita perlu tahu bahawa batasan di mana kita tahu, batasan mana yang perlu kita luaskan. Baik, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua iaitu mengucap salam hanya kepada orang kenal ini, dia merupakan penyakit yang menyerang tubuh badan manusia ni sejak, atau tubuh badan kaum muslimin ni sejak daripada awal lagi. Sejak daripada zaman awal munculnya Islam lagi. Bukan hari ini je sebenarnya yang kata jumpa orang yang kita kenal, bagi tahu, kena keluar macam tu, tak. Daripada awal kemunculan Islam lagi, menggambarkan memang ada. Manusia ni dia memang mengucap salam kepada yang kenal-kenal sahaja. Yang tak kenal dia tak ambil pot. Ya. Jika diperhatikan perpecahan yang berlaku pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ini disebabkan mudahnya ajaran nilai-nilai Islam tentang mengeratkan hubungan silaturahim di antara sama insan. Ya, kita ni sebab itulah pertautan di antara sama kita ni, kita ambil contohlah. Kita ni hari ni, kita ada saudara, sepupu, sepapak yang dekat. Tetapi bila mana generasi-generasi yang bawah ini tidak diperkenalkan, maka lama-kelamaan dia tak akan bertemu. Contohlah generasi awal, generasi ibu-ibu sekalian, generasi yang mana kita lihat hari ini, kita perlu bawa anak cucu kita jumpa saudara-saudara kenal-kenalan kita ni yang mana kita ingat lagi. Sebab impaknya kalau kita tak bawa jumpa mereka, kita dah meninggal nanti, mereka tak akan bertemu. Hatta dalam saya ingat satu program sekali, satu program besar. Jadi bila satu program ni, kita bertanyalah, kata asal mana? Asal sekian. Oh, kampung saya kat situ juga. Oh ya ke? Kampung nama apa? Kampung sama satu kampung kita ni. Biasa kampung tu, kalau satu kampung ni semua kita kata saudara mara. Sebab kampung tu memang dia tak lari daripada saudara mara. Oh, nama ayah apa? Nama tu apa? Oh, puisi sepupu. Puisi sepupu, tak jauh. Sepupu saja. Tapi nak gambarkan bila mana ibu ayah yang tidak membawa pertemuan tersebut dengan yang lain, maka kita tak kenal. Itu berlaku pada hari ini. Sampai kan kita kata, dalam satu universiti, dalam satu pertemuan ilmu, duduk tepi-tepi, rupanya saudara mara rupanya. Allahuakbar. Sebab apa? Sebab kita tidak bertegur sapa dan kita tidak meletakkan kehidupan kita ni sama dengan keadaan yang kita ketahui. Jadi ibu-ibu yang minta Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga iaitu mengucap salam kepada orang tertentu merupakan faktor kepada kemunduran yang melanda tubuh orang mukmin. Kalau kita ni jumpa orang yang kita kenal, kita bagi salam. Jumpa yang tak kenal, kita tak bagi salam. Itu merupakan satu keadaan kemunduran dalam badan kita sebagai orang mukmin. Mundur kita ni. Jadi kita hari ni, kalau boleh kita hari ni tukar kepada keadaan yang lebih baik, bagilah salam. Orang nak jawab tu terpulanglah. Nak senyum ke, nak masam ke, terpulang pada dia. Tugas kita selesai. Cuba kat itu. Sebab itulah kalau saya jumpa dengan pelajar-pelajar ataupun orang Arab ni, memang dia suka bagi salam. Si pelajar Arab ni memang suka bagi salam. Jumpa, Assalamualaikum. Tak kenal pun, Assalamualaikum. Dia suka begitu. Dan kita tengok, last kali memang kita akan rapat dengan dia. Rapat. Sebab itu tandanya kita, hubungan silaturahim antara kita ni dengan dia memang kuat.
Okay. Baik. Jadi gambaran yang berlaku pada hari ini telah menjelaskan hubungan antara sesama Muslim sehingga perhubungan mulai renggang dan berpecah belah. Sebabkan salam je. Sebabkan salam. Sebab salam itu mereka tak afsus salam bainakum, maka dia tidak menggambarkan kekuatan. Di satu kisah bagaimana orang Arab ni, dia bergaduh. Dia bergaduh di antara ni lah, bergaduh pasal kereta ke apa, bergaduh kuat ni. Bergaduh sesungguhnya, maka datang seorang pendamai. Dia macam mana? Salu ala Nabi. Bagi tahu suruh sahabat, salu Nabi. Selawat Allah Muhammad. Allah Muhammad. Assalamualaikum dah selesai. Dia katakan kuatan agama itu bagi salam itu kuat. Selawat pada Nabi, kemudian bagi salam. Assalamualaikum dah selesai. Dia kata tak ada bergaduh. Oi, bergaduh macam nak bertumbuk nak apa, tapi akhir-akhirnya berjaya dimurnikan dengan afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Salam itu sangat-sangat power. Maka kita jumpalah siapa-siapa yang kita tahu dia ni orang Islam, bagi salam. Assalamualaikum. Jangan kita rasa malu. Sengkal lah nak bagi salam. Dia tak jawab salam, dia malu kita. Tak perlu. Jangan rasa ada sengkat itu diri kita. Bagi dia salam. Bagi salam. Ataupun contohlah kita tiba-tiba bawa kereta kan. Bawa kereta nampak kita depan. Janganlah bagi salam dekat kereta tu, orang tak dengar pun. Assalamualaikum dekat kereta, orang tak dengar pun. Itu. Angkat tangan ke, high beam ke, itu menggambarkan kita nak bagi tahu dia, kita ni kenal, buat apa tu, nak katakan kita nak sambungkan silaturahim di antara dia. Contoh tengah naik motor sekalipun, jangan bersalam, Assalamualaikum. Juga macam tu. Itu tak nampak adab pula kan, angkat tangan, senyum. Itu salah satu cara lah. Sebab kalau kita dalam keadaan kita berjalan, tak ada masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagi tahu macam tu, tak ada masalah. Tapi kalau keadaan yang tak stabil lah, janganlah kata buat begitu kan. Nak buat pelik lah kan. Okay. Baik. Di akibat daripada perkara ini, kalau kita tak afsus salam bainakum, maka perkara utama akan berlaku iaitu terputusnya, kita katakan tali silaturahim, dan juga hubungan tetangga semakin lama semakin buruk. Kenapa hubungan tetangga? Sebab kita ni hidup dalam keadaan berjiran. Jiran tetangga kita lah. Atas bawah, kalau rumah flat ni, atas ada jiran, bawah ada jiran. Kiri kanan ada jiran. Kalau rumah teres, kiri kanan ada jiran. Rumah kampung, jiran yang besar satu kampung. Jadi digambarkan hubungan jiran tangga yang buruk ini merujuk kepada bagaimana kita ni dah jaga orang lain. Tapi sifat jiran tangga itu menyebabkan mulanya rasa perpecahan, mula rasa tak senang hati dan sebagainya. Jadi sifat pentingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan hal ehwal masyarakat merupakan salah satu bentuk masalahan yang timbul dalam masyarakat kita ni. Kita tak ambil kisah orang tak lah, jiran kita ni buat apa, tu pulang pada dia lah. Dia tak ganggu kita. Itu benda yang kita kena elak. Kalau kita lihat satu kejiranan ini, dia tidak boleh kita nak ambil sambil lewa. Kita tahu kita ada jiran, maka kita gunakan kesempatan itu untuk kita pastikan kita kenal di antara jiran kita. Kalau kita duduk lama dah kat taman tu, ini ada jiran kita nama sekian-sekian, ada ke kat taman kita ni? Sebab ada orang tanya, jumpa kita, jumpa, ini rumah, contoh kita, ini rumah Pak Mail ke? Pak Mail mana? Pak Mail lah, lorong ni lah. Kata saya tak kenal Pak Mail di sini. Pak Mail tu dah berpuluh tahun di sini, tapi sebab kita tak ambil tak ambil pun peranan kita nak mengenali jiran tangga, maka kita pun sama. Tak menghubungkan tali silaturahim di antara sama kita. Jadi itu perkara yang perlu kita buang. Ya? Baik. Baginda Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yukhawwana al-aminu wa yu'taman al-kha'inu hatta yadhhara al-fuhshu wa tafashuhu wa qati'atul arhami wa su'ul jawari. Hari kiamat tidak akan berlaku sehingga orang yang dapat dipercayai didustakan, sedangkan orang-orang yang khianat dipercayai, sehingga terzahirnya perkara kotor dan keji, terputusnya tali silaturahim dan hubungan jiran tetangga yang buruk. Hubungan jiran tetangga yang buruk. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa di antara tanda-tanda kiamat juga adalah hubungan sesama jiran itu. Hubungan buruk di antara sesama jiran yang mana ada yang suka hidup menyendiri. Kita tak nafikan ada yang orang yang tak suka dikacau, nak privacy kan. Nak privacy rumah dia tu tutup habis, tak nampak. Apa ada rumah tak nampak, pintu pagar tu punya tinggi. Kalau kita jenguk tak nampak lah apa dalam tu. Masuk pagar, tutup terus, tak bertegur siapa, tak kenal jiran tangga dan sebagainya. Okay?
Dan ada juga yang meletakkan persaingan dan peribadi yang sombong. Ada juga macam tu. Jadi sekiranya terdapat dalam masyarakat sifat dusta, curiga, hasad dengki, tak ada kenikmatan dan kelebihan orang lain, serta persaingan untuk mendapatkan hamuan dunia, maka sudah tentu nilai hubungan antara jiran tangga yang baik akan menjadi pudar. Sehingga ada satu kisah lah. Kisah, ini kisah benar. Di mana di kawasan saya itu ada seorang, dia ni kita sesama melepak, sama-sama kenal-kenal antara satu sama lain. Tiba-tiba seorang ini ni, dia ni Allah taklifkan dia ni selalu keluar negara. Dia orang hebat lah selalu keluar negara. Dan dia orang tak lah, dia memang dia layak keluar negara. Tiba-tiba ada kawan dia seorang ni, kawan kepada kawan dia itu, dijemput sekali untuk keluar negara. Atas tiket berkongsi ilmu lah, atau berkongsi ilmu. Maka bila ke sana, maka kawan ni seorang ni, dia iri hati. Itu kenapa kawan tu asyik ajak dia ni, kenapa tak ajak dia? Sedangkan kelayakan bagi si fulan itu betul lah, bagi kongsi ilmu dan kelayakan dia ada, dia pergi. Tapi dia tak puas hati. Dia bukan dia iri hati tersebut, dia tak bertemu siapa, tengok pun tak nak tengok, kalau jumpa pun buat tak tahu. Jadi daripada rapat dulu, renggang sebab apa? Ada iri hati. Persaingan itu. Saya kata kenapa pula ada persaingan begini? Sedangkan dia persaingan sihat. Dia tak buat apa-apa pun. Dia sekadar pergi atas tiket jemputan. Tapi disebabkan ada perasaan iri hati, maka dia mula menjauhi. Dia mula renggang. Dah tak bertegur siapa. Kata kenapa dia lama tak bertegur. Kata tak tahulah. Mungkin dia rasa iri hati kot. Sebab yang mamat tu tak bawa dia pergi sini. Oh sebab itu ke? Jadi itu antara punca-punca utamalah berlakunya perselisihan di antara sama manusia. Okay, baik. Maka tanda ini merupakan kesinambungan kepada perkara-perkara yang menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim sesama manusia. Sekiranya permasalahan ini dibiarkan, maka seluruh kawasan kejiranan tersebut akan tercamur rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, kawasan jiran kita ni janganlah ada mereka-mereka yang sombong, mereka-mereka yang rasa dirinya hebat dan sebagainya. Sebab itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dia bergantung kepada sifat dan keadaan manusia di sekitaran di situ. Kalau keseluruhan manusia itu bermanfaat keseluruhannya, maka automatik dia akan jadi baik. Jiran tangga itu semua saling tolong-menolong, bantu-bantu satu sama lain, maka keharmonian di antara mereka itu sangat-sangat kuat. Tapi kalau jiran tangga asyik bergaduh, asyik ni, maka automatik Allah tak akan bagilah rahmat dan keberkatan kepada tempat tersebut. Maka keberkatan itu, barakah di tempat itu, merujuk kepada kehidupan keseluruhan di kawasan kejiranan tersebut yang mana dia menghubungkan tali silaturahim di antara mereka. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36 iaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا. Maksudnya, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jiran tangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jelas baik kita. Allah suruh kita buat baik kepada keseluruhan manusia-manusia yang Allah sebutkan tadi. Antaranya jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh. Kita hari ni kadang-kadang isu besar yang berlaku di antara jiran tetangga ni berkaitan kucing lah. Termasuk di taman saya lah, kucing. Kucing ni bila berak depan rumah, Allah, itu satu, dikatakan satu keadaan yang boleh mencetuskan kemarahan utama bagi jiran tetangga. Kucing kawan ni dia pelihara, dia tak letak dalam sangkar, dia lepas. Tiba-tiba dia berak depan pagar. Keluar kereta, kena tayar kereta. Tersepak dengan kasut, naik atas kereta, busuk. Jadi sebabkan itu, maka keadaan itulah menyebabkan habis kejiranan itu merasakan ketidakamanan. Dari sana marah, sini marah, itu marah, sini marah.
Jadi habis keadaan yang tidak aman itu berlaku. Maka itu yang perlu jelaskan. Mak kucing. Jadi kita ni, kita nampak kita nak pelihara kucing, contohlah saya ambil contohlah. Peliharalah sebaik-baiknya. Jagalah hak-hak yang mana kita kena buat di antara binatang itu dengan manusia lain. Kalau menyebabkan binatang itu rasa ketidakselamatan, rasa ketidakpuas hatian orang lain, maka janganlah kita pelihara kucing. Kita sayang kucing, kita binatang. Tapi kita kena pelihara yang sebaik-baiknya. Tidak melanggar hak-hak binatang kita. Dia tak berak rumah kita, dia berak rumah orang lain. Marah-marahlah orang. Jadi itu perkara yang kita kena lihat. Ini tak kira lagi berak atas shilling orang dan sebagainya, atas kereta dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan dan mula mencetuskan kegusaran di antara binatang. Baik. Kemudian Allah bagi tahu laknat Allah kepada jiran yang bertepuk riang. Sedangkan saudaranya ditimpa musibah dan bermasam muka sekiranya saudaranya berada dalam kegembiraan. Allah melaknat jiran tangga ni. Bila mana saudara jiran tangga ni dalam keadaan dia musibah, dia suka. Oh suka, aku suka benar dia ni. Tiba-tiba contoh kita kata anak dia accident. Oh dia, aku suka anak dia accident ni. Daripada dulu lagi aku doa ni anak dia accident. Masa begitu. Dan dia akan rasa bermasam muka sekiranya jiran tetangganya dalam keadaan gembira. Tiba-tiba anaknya cover. Yang accident itu sikit je accidentnya. Tiba-tiba dah berjaya, dah cover dan sebagainya. Oh, suka sangatlah jiran kita ni. Yang dengki tadi itu di masa muka. Sebab apa? Dia ada perkara yang dia tak puas hati. Maka Allah laknat kepada orang begini. Yang kedua, laknat Allah kepada jiran tetangga yang sentiasa mencari-cari aib saudaranya untuk dimuka dan menunggu kesalahan yang timbul untuk memperdayakannya. Ini pun sama. Ada manusia yang suka mencari-cari. Dia cari je mana tempat kita boleh buka aib orang ni. Contoh dia katakan, banyak-banyak perkara yang dibuat ni, sumbangan, derma sebagainya, tiba-tiba ada satu kali tu, jiran tangga ni, dia terbuang sampah keluar. Terbuang sampah daripada jendela dia lah. Terbuang sampah keluar. Maka yang lain-lain tu yang dia buat tu semua yang telah dibuat kebaikan tak disebut. Yang disebut, oh ini tengok jiran tangga ni buang sampah mata kata. Menyebabkan dia telah membuka aib kepada orang lain. Sedangkan dia tahu bahawa Allah sampah. Dia mungkin tak sengaja sebab dia mungkin bersih. Mungkin ketika itu dia terlupa nak buang tu sampah. Dia tercampak keluar daripada sampah. Maka ambil letak balik. Tapi kita ni sebab nak cari peluang untuk memburuk-burukkannya, maka dia pun menyebarkan perkara tersebut kepada khalayak ramai. Baik. Yang ketiga, laknat Allah kepada jiran tetangga yang menyembunyikan pelbagai kebaikan saudaranya dan menunggu-nunggu kesempatan untuk membuat sesuatu kepadanya dengan menyelidik dan mencurigakan dengan apa-apa sahaja perbuatan yang dilakukan. Ni pun ada orang jiran macam ni. Dia ni mencari-cari kelemahan. Tengok intai, apa ni jiran aku nak buat hari ni. Apa masalah dia, keburukan apa nak buat. Cari-cari keburukan tersebut. Maka bila nampak keburukan, maka automatik dia akan sebarkan kepada yang lain. Okay, mengendap jiran dia ke, buat apa ke. Oh, jiran dia macam ni. Oh, disebarkan kepada yang lain. Sekarang ni, lagi hebat. Sebab apa? Dah ada telefon, rekod apa yang dia buat, sebarkan. Oh. Dan dia buat persoalan, pandai. Dia buat persoalan. Betul ke jiran aku ni? Dia buat persoalan. Jadi orang pun komen. Oh, betul tu jiran kamu tu. Oh, kenapa dia macam tu? Jadi satu sebaran yang ke arah yang menyebabkan ketidaksepahaman di antara sama manusia. Dan yang ketiga, yang keempat, laknat Allah kepada jiran tetangga yang setiap hari akan menghasut dirinya dengan hati mereka yang penuh dengki serta menghujani saudaranya dengan api pemusuhan dan dendam yang tiada kesudahan. Ini pun sama. Dia memang tak puas hati semua perkara yang jiran dia buat. Dia akan timbulkan menyebabkan kehidupan dia lama kelamaan dia akan jadi permusuhan yang tak akan dihentikan. Okey? Baik. Jadi gambar ini juga turut jelaskan dalam syair yang hebat ini, antaranya kita berbunyi yalumuni anbi'tu birrukhsi dari. Mereka semua menyalahkan tindakanku yang telah menjual rumah dengan harga yang murah. Kemudian walam ya'lamuna anna li jaran yunakhisu. Sedangkan mereka tidak tahu aku mempunyai jiran yang selalu menyusahkanku. Faqultu lahum kufu al-mulama. Aku katakan kepada mereka, hentikanlah celaan kalian tersebut. Fa innama jiraniha taghlu ad-diyaru wa tarkhusu. Ketahuilah sesungguhnya harga rumah menjadi murah atau mahal bergantung kepada jiran tetangga. Ini satu syair
ia nak bagi gambaran kepada kita, sekiranya ada satu keadaan tiba-tiba jiran kita jual murah rumah dia tu. Rumah tu value harga 300,000, tiba-tiba dia jual, saya nak jual rumah ni harga 200,000, 100,000 kurang tu. Tak kenapa jual murah? Tak apalah, saya nak sedekah je. Tak ada. Mesti kita kena selidik dulu. Bila selidik-selidik, ada masalah besar di antara jiran tetangga. Antaranya, ini satu kes yang saya juga dapat sampai ke telinga saya lah. Pertamanya, rumah tu nak jual murah. Ini saya cerita benar. Rumah tu harga 300,000. Tapi nak jual dengan harga dalam 200,000. Murah lah rumah tu. Jadi, kenapa jual murah ni? Dia sekian kata, sajalah dapat pergi rumah lain. Tapi sebenarnya bila mana dia siasat, rumah tu ada masalah dengan jiran. Jiran dia memang seorang pembeli kucing yang ramai. Penuh kucing. Dalam rumah ada, luar rumah ada, belakang ada. Jadi bila keadaan itu, ia membuatkan satu keadaan yang tidak selesa. Busuk. Busuk. Kadang kucing, yang kucing mama ada rumah. Kucing yang murah-murah ni luar rumah ada yang tadi dengan tai kucing, dengan air kencing kucing. Jadi bau tu sangat-sangat kuat. Jadi dia cuba jual rumah tu dalam nilai yang lebih kurang 300,000, 290, 80. Memang tak nak mana beli. Orang tak tengok, pusing. Tak boleh. Sebab ada dia basuh. Rumah dia macam memukit sikit. Bila air basuh kucing tu meleleh masuk ke dalam pagar rumah dia. Memang tak selesa. Jadi akhir-akhirnya dia jual rumah tu dengan harga 200,000. Jadi bila orang datang tengok, tak selesa rumah macam ni. Nak hidup macam mana keadaan macam ni. Jadi rumah tu akhirnya ada orang beli juga lah. Tapi rumah tu dia beli harga under value. Dan orang habis. Memang rumah tu tak mau langsung lah untuk habis. Nak gambarkan, kesan daripada syair ini pernah berlaku di alam realiti kita. Antaranya keadaan jiran tetangga yang tidak sensitif dengan keadaan jiran yang lain. Nak pelihara kucing tapi pelihara punya banyak. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan pernah berada di tempat itu, memang tuan-tuan akan rasalah ketidakselesaan. Saya rasa dekat berpuluh-puluh ekor kucing itu. Cukup ramai kucing dia, tapi dipelihara tempat yang salah. Di kawasan perumahan yang berdekatan di antara satu sama lain. Dan itu menyebabkan rasa ketidakselesaan di antara jiran tetangga. Baik, dan dia akan menyebabkan rasa bermulanya hubungan di antara tali silaturahim itu mulai renggang. Baik. Baik, jadi kepentingan utama berlaku baik ke atas jiran ni, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Kita ni bila mana kita beriman pada Allah dan hari akhirat, berbuat baiklah pada jiran. Janganlah kita menyakiti hati jiran kita. Dalam hadis lain daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Khairul ashabi indallahi khairuhum lisahibi wa khairul jirani indallahi khairuhum lijarihi." Sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang terbaik terhadap temannya. Maka sebaik-baik jiran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang paling baik dengan jirannya. Kita kena baikkan jiran kita lah. Masak lebih-lebih itu hulu-hulu kalau kat jiran kita tu. Kalau tak ada masak yang sedap, tutup pintu. Kunci pintu terus, jangan ada bau. Bila mana jiran kita berbau kita masak, Allah sedapnya, aku tak mampu nak makan ikan siakap 3 rasa ni. Sedapnya jiran aku masak. Dia tak power ke, itu benda kita kena kongsi-kongsi lah. Kalau kita nak masak, sehingga jiran kita berbau. Kalau jiran kita ni semua have-have, orang yang kata alas takkan ikan siakap, kita makan ikan jiran okey, tak ada hal. Tapi bila mana kita berjiran dengan jiran yang tidak berkemampuan, maka kita perlu untuk berkongsi-kongsi sehingga kan dia rasa cukup aman dan bahagia bersama dengan kita. Baik. Kemudian daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madzala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril sentiasa mewasiat kepadaku agar berlaku baik kepada jiran sehingga aku menyangka bahawa jiran itu akan mewarisi hartaku. Jiran kita ni, kalau kita dah kata berada di kawasan perumahan, jiran kita umpama keluarga kita. Keluarga kita jauh, jiran kita lah yang akan jadi sebagai pembantu kepada kita. Dia akan jadi orang yang paling rapat dengan kita. Jadi perlu untuk kita sentiasa berbuat pada jiran. Jadi bila mana kita lihat kepada hal ini, apa hukum kita ni menyakiti jiran? Jadi Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'iqatuh." Tidak akan masuk syurga orang yang membuat jirannya itu merasa aman daripada gangguannya. Tidak merasa aman daripada gangguannya. Tidak masuk syurga.
tidak masuk syurga orang yang membuat jirannya tidak merasa aman daripada gangguannya. Wah, bukan biasa ni. Kalau jiran kita rasa tak aman, rasa tercabar sebagainya, tak masuk syurga orang tu. Dalam hadis lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala rajulun ya Rasulullah, inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghair annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha qala hiya fi nar. Telah berkata seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia wanita ini terkenal dengan banyaknya solat, berpuasa, bersedekah, tapi dia selalu menyakiti jirannya dengan lidahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia akan masuk ke dalam neraka. Allahu akbar. Dia ni baik solat semua sekali tapi dia suka mengasihi jirannya, maka tempatnya bukan di atas dunia, bukan dalam syurga tapi di dalam neraka. Itu gambaran yang Nabi SAW pentingnya untuk kita ni saling untuk kita menghormati jiran tetangga kita. Jadi itu perkara-perkara yang berkaitan dengan terputusnya tali silaturahim, terputusnya tali persaudaraan di antara kita merupakan di antara salah tanda daripada tanda-tanda kiamat yang mudah-mudahan insya-Allah sama-samalah kita renungi dalam kehidupan kita, ada kita telah menghubungkan tali silaturahim atau kita memutuskan tali silaturahim. Kita telah menghubungkan tali silaturahim, maka insya-Allah itulah sebaik-baik perkara yang perlu kita melaksanakan, dan mudah-mudahan segala apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita hari ini bermanfaat kepada orang lain. Kerana kehidupan kita ni perlu ada orang lain, dan kehidupan kita juga perlu ada jiran tangga yang perlu kita hormati, dan bila mana kita hormati jiran tangga kita, pasti jiran tetangga kita pun akan hormati kita. Saya rasa setakat itu perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk sama-sama kita renungi dan sama-sama kita beramal. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Puan Ainun. Terima kasih Ustaz. Dan kita buka soalan ya. Sekiranya untuk bertanya dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasal yang bagi salam tu, kadang-kadang ni kita bukannya tak nak bagi salam dengan orang tak kenal, sebab kadang-kadang sekarang ni kan macam-macam. Kata ada pukau lah, pakai salam. Tu macam mana tu Ustaz? Yang kita macam serba salah nak jawab. Kalau macam kita jalan dalam hati je ke, boleh ke? Okey, dalam salam ni sebenarnya dia satu kalimah yang hebat. Jadi bila kita jelas dengan maksud salam tersebut, kita bermula sekali bila orang bagi salam kita kena jelas itu salam ke itu sihir ataupun bukan sihir, itu maksudnya kita nak pukau kita. Bila dia ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejahteralah kamu, dengan maknanya itu, maka dia doa. Dia doa ni dia tak termasuk dalam untuk pukau dan sebagainya. Tapi kalau dia sebut lain, dia tak boleh sabar. Assalamualaikum. Jadi macam boleh salam ke apa kita pun wa iyyakum. Wa iyyakum kepada kamu jugalah. Kepada kamu juga, kembali kepada kamu. Wa iyyakum. Bukan waalaikumsalam. Wa iyyakum. Kepada kamu juga. Jadi kita tak tahu sekiranya dia bagi salam atau bagi salam, jadi kita jelaskan dulu. Dia bagi salam ke, dia ni nak pukau kita. Jadi kalau dia bagi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tak jelas, wa iyyakum. Kepada kamu jugalah, kembali kepada kamu. Wa iyyakum. Jadi kita jawab begitu. Sebab kita kadang-kadang betul lah. Kadang-kadang hari ni orang tepuk kita. Tepuk kita ni bunyi macam bagi salam. Sedangkan dia ni menggunakan lafaz yang lain. Bukan lafaz salam. Jadi itu antara perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Yang penting kita kena tahu dulu. Kalau betul-betul dia bagi salam dengan yang baik, maka kita menjawablah salam tersebut. Dan kita tahu kadang-kadang orang niat nak bagi salam ini untuk kebaikan. Maka kita bolehlah jawab dengan yang untuk kebaikan. Tapi kalau kita dah tahu-tahulah, ini bukan bagi salam ni, lain cara ni, itu kita dapat tahu dah naluri hati kita tu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Syarahan. Terusnya, soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Haji Asmaun daripada Muar, Johor. Ya, sila Ji. Saya nak minta pencerahan tentang kita punya komunikasi dengan jiran. Kadang-kadang di kalangan jiran kita ni ada yang tak berapa alert dengan syariat. Ini maksud saya, kadang kita ni rumah dekat surau, tapi kita dapat maklumat lah
Sekolah-sekolah ni memang perkara-perkara syariat ni dia abaikan. Lepas tu kadang-kadang ada orang tu macam dia punya rumah termasuk jiran dengan surau, juga bertugas sebagai penggali kubur. Tapi dia maknanya leka dengan macam hal tadi Ustaz ceritakan, kucing, ayam. Kan? Jadi yang kita nak minta pencerahan tu ialah kadang-kadang kita bagi salam, dia punya jawapan salam tu pun macam Ustaz cakap tadi tu, maksudnya macam sekadar menjawab gitu aje lah. Jadi macam mana kita nak mendampingi ataupun supaya kita punya komunikasi dengan jiran ni kan murni lah. Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Ji. Soalan yang baik ni. Baik, itu perkara yang sangat-sangat biasalah berlaku pada hari ini, iaitu kadang-kadang orang sebelah menyebelah surau pun tak datang surau. Dia kalau hatta hari ni pun betul lah macam Haji cerita pun berlaku juga tempat saya tu, orang kali kumur pun tak semesti datang ke surau. Mak mati tu, mak tahlil kali kumur dia laju, tapi mak datang surau tak laju. Ala kulli hal, pendekatannya ini contohlah saya bagi cadangan pendekatan lah. Kita kena mendampinginya tu, kita kena pergi jumpa dia tu dalam keadaan kita ni bukan nak mengajak dia secara langsung ke surau. Kita jumpa dengan dia, contohlah kita tahu dia ni bela kucing atau bela ayam. Jumpa dengan dia tu untuk bertanya tentang kucing dan ayam. Saja borak. Saya borak dengan dia, kebetulan kita petang-petang tak ada kerja nak buat, kita pusing. Berhenti rumah dia. Kata, Ji, banyak ayam ni. Oh, banyak ayam tu. Berapa ekor lah sekarang ni? Cerita ayam. Bila kita tanya dia berkaitan dengan binatang tersebut, dia suka dengar. Oh, ayam dia ada 20 ekor dah, banyak dah. Oh, ayam jadi apa, sekian-sekian cerita-cerita tu. Kebetulan kita rasa, saya dah nak masuk waktu maghrib ni, saya nak balik dulu lah. Nanti kalau apa-apa jumpa kat surau Haji, kita cerita ayam lagi. Itu pendekatan yang begitu. Tidak pernah dibuat oleh seorang hamba Allah ni. Dia buat begitu. Ni cerita mak kambing ni. Dia memang ni rumah dia dekat dengan surau, tapi ladang kambing dia tu jauh. Ladang kambing dia ke dalam. Jadi orang nak panggil dia, ada seorang ni kata nak panggil macam mana dia ke surau ni. Sebab dia ni hebat dalam mak kambing ni. Jadi dia pergi, kebetulan dia pergi jumpalah orang tu tengah mencari rumput nak bagi kepada kambing tu. Kat dalam kawasan kambing tu, kawasan kandang kambing tu. Dia berhenti, jumpalah. Kau Ji, kau tahu lama tak jumpa ni, dah ada ekor dah kambing ni. Oh, cerita kambing sana, baka sini. Dah masuk waktu maghrib. Jadi beritahulah kata, Ji, saya nak balik dah waktu maghrib masuk ni. Jadi, Ji, malam ni datang ke surau kejap lah. Kami nak bincang sama kambing ni, nak buat akikah dengan kambing ni. Bila bagi tahu berkaitan kambing tu, dia datang malam tu. Dia datang malam tu kata, Ji, macam ni, pihak kami, saya bercadang nak buat akikah lah sikit kan kambing ni. Jadi, berapa Haji tak kambing lah? Daripada bincang dekat kandang kambing tu, bincang kat surau. Berapa? Oh, cerita seronok. Oh, elok tu. Tak apa, Ji, saya nak ambil dulu untuk saya. Yang lain ni Haji boleh enak semua. Haji datang surau nanti cerita mak kambing ni. Ramai jemaah ambil ni. Sebab itulah sebenarnya maka Haji tadi tu yang tak pernah datang ke surau sebabkan dulu ada krisis kat surau tu, dia tak setuju dengan fungsi sana fungsi sini tu, akhirnya datang surau. Dan hari ni jadi tok bila surau dah. Sebab mula-mula tu terpanggil dengan begitu. Itu cara yang saya cadangkan boleh dibuat lah. Sebab kalau kita nak direct nak panggil orang secara begitu, mungkin orang tu tak selesa. Tapi bila mana kita buat dengan pendekatan yang lebih begitu, maka insya-Allah dia akan memudahkanlah urusan orang itu untuk datang dan memahamilah kehendak jiran tangga itu. Itu cadangan saya lah, Haji. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pagi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya kalau misal kata kita punya jiran yang suka menyakiti hati kita lah. Misal, contoh kalau dia tebang pokok, dia buang ke sebelah kita, lepas tu macam air tumbuhan dia lepas ke kawasan rumah kita. Apa yang kita perlu kita buat? Kita reda je ke ataupun kita macam
kata tak apalah, nanti di akhirat esok awak terima balasan. Macam mana Ustaz? Ah, Saya Okey, boleh baik. malu. Terima kasih. Baik, ini kawasan Assalamualaikum. kampung kan? Ini kawasan kampung kan? Kawasan Perkampungan kampung. lah. Kampung ya. Saya pun dah kenal dulu kawasan kampung macam itulah. Jadi antara perkaranya kalau kita tunggu di akhirat tu boleh juga, tapi hati atas dunia ni sakit ni. Nak melayan tu dengan kumbahan air daripada sing buang masuk, Allah Akbar. Memang itu perkara yang berlaku juga di kampung dulu. Jadi antara perkara yang kami buat dulu, iaitu kita buat gotong royong. Satu gotong royong nak bersihkan kawasan. Kawasan ni, bersih kawasan. Sebab kita tahu dia memang dia tak suka. Dia suka kita pembersih, dia pengotor. Sampah dia buat ikut jendela. Memang walaupun rumah kita berdekatan, di situ kampung ni ada gap lah juga kan. Tapi masuk kawasan kita, dia tak selesa. Bila keluar dekat dapur tu, Allah semaknya. Jadi kita nak buat pembersihan kawasan. Jadi kita bersihkan tu bersih semua sekali. Maka nampak gap di antara rumah kita, rumah dia tu. Nampak macam rumah kita bersih, rumah dia tu bersepah. Dan laluan air tersebut kita ubah. Kita panggil dia tolak dan sebagainya, kita ubah laluan air tu. Dan laluan air yang sebenarnya keluar daripada rumah dia masuk ke dalam sisi itu, dia masuk ke laluan lain, masuk ke longkang lain. Nampaklah bersih lah. Jadi dia mula awal-awal tu dia tengok macam pelik ni, kenapa macam ni. Lepas tu dia macam argue lah, kenapa macam ni. Saya kata saja je nak bersihkan sikit. Sebab semalam macam nampak ada ular. Dah tak ada pun. Tapi itu tipu sunat kita lah. Nampak macam ada ular. Nampak macam. Kita tak mahu ada ular betul. Kita nampak macam ada ular. Jadi dia bila dengar macam ada ular tu takut. Bila takut tu, esok kan dia bersih juga. Dia bersih. Oh bersih. Oh saya takut ular ni. Jadi bersih juga. Bersih kembang rumah di belakang tu. Sebab dia takut dengan ular tu. Bermula daripada kita. Kita dulu yang mulakan. Itu satu kes lah. Kes yang kedua, di kawasan kampung tapi perumahan yang rapat-rapat. Dia itu rumah yang berlaku dekat rumah nenek saya lah. Depan rumah tu ada tahu sampah besar, tapi tak tahulah apa dia buat ke rumah tu. Memang sampah banyak sangat ke rumah tu. Dan berulat. Jadi busuk tu memang terlampau busuk sangat. Jadi bila kita tak tahu nak buat macam mana, nak tegur pun tak boleh. Dia dah jadi macam satu permusuhan. Apa dia buat? Report kepada PBT. PBT sebab dia bawa nak kawasan balai daerah tu. Data PBT sita kawasan tersebut. Maka selesai masalah tu. Jadi awal-awal tu semua kecoh lah. Siapa lah buat report, siapa yang tak ni, dia marah. Sebab macam dia PBT datang buat macam nak saman rumah dia lah. Jadi lama-kelamaan bila mana dah orang penguasa datang buat begitu, maka akhirnya selesai masalah. Walau bawah tu macam ada sedikit ketidaksepahaman, tapi alhamdulillah selepas itu dia murni balik. Itu yang bagaimana dia buat lah. Itu contohlah buat yang mana kita boleh buat untuk menyelesaikan masalah masa kejiranan ni. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, saya kira dah tak ada soalan Ustaz ya. Kan? Semua dah jelas ya. Okey, baik. Jazakallahu khair al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf, dan terima kasih atas perkongsian ilmu mengenai tanda-tanda hari kiamat itu. Itu adalah tali persaudaraan kita akan terputus sebagaimana firman Allah SWT pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar sahaja di waktu petang atau pagi hari. Surah Al-Anziyat ayat 34-46. Dan diwajibkan juga untuk menjaga akal dengan mencari ilmu di samping menjauhi perkara yang boleh merosakkan hubungan tali persaudaraan. Dan Islam itu mencakupi seluruh aspek yang telah menentukan hukum, undang-undang dan peraturan dalam semua perkara yang menyentuh perbuatan dan kehidupan manusia. Dan dari pihak pengurusan mengucapkan terima kasih kepada penaja. Semoga tajaan program ini membawa bekalan yang indah di akhirat kelak. Dan dari pihak pengurusan juga mohon maaf jika ada sebarang kesilapan daripada saya. Yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ucap terima kasih juga kepada jemaah yang sudi luangkan masa sehingga ke akhir majlis ini. Dan bagi menangguhkan program ini, Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada semua yang hadir pada program pada pagi ini. Bersama-sama kita tutup majlis mulia ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ainul. Sama-sama.